Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan topik yang terakhir bagi sistem suria, iaitu planet di luar sistem suria, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai planet exoplanet. Jadi terdapat jutaan nebula, bukan sahaja nebula yang menghasilkan sistem suria, tapi ada jutaan nebula dan juga kumpulan awan debu dan gas di angkasa. Bukan sahaja matahari. Jadi objek-objek ini juga kita percayalah nebula-nebula ini dia akan melalui proses yang sama seperti matahari. Jadi dia akan membentuk dia punya sistem bintang dia sendiri, dan dalam pembentukan itu akan wujud juga planet-planet, batu-batuan yang mengorbit bintang tersebut, sama seperti sistem suria kita. Jadi teori, even yang kita punya teori kelahiran sistem suria kita bukan yang kita fikir tiba-tiba, tapi kita perhati nebula dan juga protobintang yang wujud di angkasa. Jadi daripada pemerhatian kita ini juga kita hipotesiskan bagaimana sistem suria kita boleh wujud. Jadi sistem suria kita bukanlah satu sistem yang unik ataupun yang khusus, tapi sebenarnya dia hanyalah satu sistem daripada banyak-banyak sistem bintang, berjuta-juta, berbilion-bilion sistem bintang yang lain yang wujud di angkasa lepas. Jadi planet luar sistem suria adakah wujud ataupun tidak? Ya, dia wujud, iaitu pertama kali ditemui pada tahun 1995, dan juga yang menemukan planet ini pun telah memenangi anugerah Nobel Prize. Jadi dia telah menemui planet tersebut pada 1995, dan pada tahun inilah, tahun 2020, tahun lepas, lebih 4,000 planet ditemui. Kesemuanya dalam galaksi Bima Sakti. Maksudnya ada 4,000 planet yang wujud di Bima Sakti kita. Itu yang hanya dijumpai, tapi kita jangkakan lebih daripada 100 bilion planet yang wujud dekat kita punya Bima Sakti. Jadi macam mana kita boleh temukan planet ini? Sebab dia kecil. Macam mana kita boleh jumpa dia? Salah satu kaedah dia adalah menggunakan kaedah transit, ataupun dia sebenarnya hanyalah dia konsep yang sama dengan gerhana, cuma ada perbezaan sedikit saja, iaitu apabila planet tersebut melintasi bintangnya, dan melintasi bintang itu di antara matahari, di antara bumi dan juga bintang bagi planet tersebut. Jadi kita akan nampak dia punya kecerahan bintang itu akan berkurang. Ini salah satu kaedah dia. Dan antara kaedah yang lain yang kita banyak jumpa planet adalah melalui kaedah seperti perubahan halaju bintang. Jadi bila planet itu mengorbit, maka kita akan nampaklah perubahan halaju bintang tersebut. Apabila bintang itu bergerak, kita dapat nampaklah bahawa bintang itu bergerak kerana wujudnya planet yang mengelilinginya. Dan juga daripada pengimejan terus, maksudnya kita ambil gambar, kita nampak wujudnya planet daripada gambar yang kita ambil itu. Jadi terdapat beberapa jenis planet baharu. Sebab kita tahu bahawa sebelum ni saya diceritakan kita ada planet berbatu, kita ada planet bergas. Tapi bila kita lihat kepada planet di luar sistem suria, kita nampak bahawa wujud kategori yang baru yang kita panggil sebagai mushtari panas, ataupun dalam bahasa Inggeris hot Jupiter, dan juga adi bumi ataupun super earth. Jadi apa dia kategori baru ini? Dia berbeza sedikit dengan apa yang kita faham tentang sistem suria, iaitu kita tahu sistem suria kita, mushtari itu adalah planet bergas dan dia berada jauh daripada matahari. Bila dia berada jauh daripada matahari, dia punya suhu dia akan jadi sejuk. Tapi untuk mushtari panas ini, dia mengorbit matahari dia punya bintang dia pada jarak yang dekat. Jadi bila dia orbit pada jarak yang dekat, suhu dia akan panas, maka kita panggil dia sebagai mushtari panas. Disebabkan saiznya yang besar dan kedudukannya yang berhampiran dengan dia punya bintang. Sebab itu kita panggil dia sebagai mushtari panas ataupun hot Jupiter. Dia adalah planet bergas macam mushtari, berjisim pun jisim sekitar mushtari dan mengorbit bintang pada jarak yang sangat dekat. Jadi beza dia dengan mushtari kita adalah mushtari kita orbit pada jarak yang jauh daripada matahari, tapi mushtari panas kategori yang baru ini dia mengorbit berhampiran dengan dia punya bintang. Jadi suhu dia sangat-sangat tinggilah. Jadi bagaimana dia boleh terhasil itu pun masih dalam perbincangan, sebab kalau ikut sebelum ini, planet yang berada berdekatan dengan bintang dia akan jadi planet berbatu. Tapi yang kita nampak ini berbeza sedikit. Dan yang kedua adalah adi bumi ataupun super earth. Dia merujuk kepada planet berbatu dengan jisim 2 hingga 10 kali ganda jisim bumi. Jadi maksudnya planet berbatu ini pun kita adalah dia punya height jisim dia, tapi bila kita tengok ada planet yang jisim dia lebih tinggi daripada bumi, sehinggalah 10 kali ganda lebih besar daripada bumi. Jadi dia adalah planet yang berbatu, maksudnya dia ada permukaan, tapi dia sangat-sangat besar dibandingkan dengan bumi. Contoh di sini kita ada Gliese 832c ini. Jadi ini adalah planet yang super earth. Planet adi bumi, dia jisim dia lebih besar daripada bumi, dan juga dia adalah planet yang berbatu. Jadi kalau kita berada di situ, gravitinya lebih kuat daripada kita berada di bumi lah.
Jadi terdapat sebahagian planet seperti bumi yang berada dalam kawasan yang boleh didiami, yang kita panggil dia sebagai habitable zone. Okey, kawasan yang boleh didiami. Apa maksud dia? Maksudnya adalah air boleh wujud dekat kawasan tersebut. Kalau perhatikan pada gambar rajah ini, kalau terlalu dekat dia akan jadi terlalu panas, kalau terlalu jauh dia akan jadi terlalu sejuk, maka dia ada satu kawasan yang mana boleh, okey, kehidupan boleh ada kerana air boleh wujud dekat kawasan ini. Jadi setiap bintang dia mempunyai kawasan dia lah, bergantung kepada saiz dan juga jisim bintang tersebut. Sebagai contoh, matahari kita ini, bumi dan juga marikh pun dia berada dalam kawasan yang boleh didiami. Okay, cuma marikh itu dia terkeluar sedikit sahaja daripada habitable zone, daripada kawasan yang boleh didiami. Okey, jadi yang paling dekat sekali planet yang berada di kawasan yang boleh didiami adalah Proxima b. Okey, merupakan planet bersaiz seperti bumi, saiz dia lebih kurang macam bumi, jisim pun sama, dan mengorbit bintangnya pada kawasan yang boleh didiami. Dan kita tahu bahawa Proxima Centauri adalah planet yang paling dekat dengan bumi, dengan jarak lebih kurang dalam 4 tahun cahaya sahaja. Okey, dan dia mempunyai planet yang mengorbitnya pada kawasan yang boleh didiami. Jadi ini adalah salah satu planet yang kita target lah, okay? Kita sasarkan kalau kita nak pergi menjelajah ke angkasa lepas. Okay? Jadi planet ini mungkin boleh mempunyai kehidupan. Okay? Cuma dia adalah perbezaan dia sedikit dengan planet bumi kita. Jadi setakat itu sajalah untuk siri kali ini berkaitan dengan sistem suria. Okay? Terima kasih kerana menghabiskan keseluruhan siri kita ini, 3 siri. Kita akan jumpa lagi dalam siri yang seterusnya berkenaan dengan bintang. Kita jumpa lagi.